Rupanya mimpi ini bukanlah semuanya mainan tidur, tidak. Ini kerana kalau mimpi itu berlaku kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul, maka sudah tentu mimpi itu dipanggilnya wahyu. Sepertilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa mimpinya Nabi Ibrahim? Kata Ibrahim pada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ini ayat Quran sebut. Ibrahim bermimpi, aku lihat dalam mimpi ini Ismail, aku sembelih akan engkau. Fanzur madza tara. Apalah pandangan engkau terhadap mimpi aku ni? Kata Ibrahim pada anaknya. Ayahnya Nabi, anaknya pun Nabi. Maka Nabi sama Nabi, oh sudah tentu tahulah wahyu dari Allah ni. Jawab Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapaku, lakukanlah. Tu beza wahyu berbentuk mimpi kalau berlaku kepada Nabi-Nabi dengan manusia yang bukan Nabi. Banyak kita dengar ya, bunuh anak, tikam mak, semelih ayah. Oh, kerana apa? Katanya dengar bisikan dapat mimpi. Ada satu orang dalam negara kita ni sudah meninggal. Ramai orang dalam negara ni meninggal dah ya, ramai. Tu yang jadi tak payah juga nak tahu siapa tu. Tapi saya tak boleh sebut nama, sungguh pun meninggal. Kalau saya sebut, ibu bapa kena terus. Memadailah suatu hari, lebih kurang sebulan sebelum beliau meninggal, nak jumpa sungguhlah beliau pada saya pun nak tengok juga orangnya dekat-dekat, sebab sebelum ni dalam TV saja. Maka antara yang dia cerita pada saya, apa dia, Allah yarham ni, dia kata, adik ustaz, abang ni selalu bermimpi sejak akhir-akhir ini tengah malam. Mimpi apa? Ada satu orang datang suruh ambil pisau di dapur. Ini hampir setiap malam, sebulan sebelum meninggal. Saya kata, bang, ni gangguan iblis, gangguan syaitan. Kalau berlaku pada Nabi seperti Ibrahim dan Ismail tadi, wahyunya dari Allah suruh sembelih anaknya. Tapi kalau kita yang tidak Nabi, ni yang kita belajar hadis ni, ada 3 jenis mimpi yang berlaku kepada manusia selain Nabi. Andai kata kita mimpi malam tadi, tak usah kata malam tadi lah, dalam kuliah ni, saya macam tak tahu betul ke tidak ni, tiba-tiba sempat lagi dia bermimpi. Betul sungguh jemaah kita ni bermimpi dia. Mimpi kalau kita alami, manusia bukan Nabi, ia terbahagi kepada 3. Ni kita dah belajar dah ni. Saya ulang balik saja sebelum nak masuk pelajaran baru ni. Dia terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, boleh jadi mimpi awak itu busyra minallah, khabar gembira dari Allah. Contoh kita tidur ya, bermimpi kita diazab Allah, diazabnya malaikat. Walhal mimpi malaikat ni kita tak tahu bentuk malaikat, tapi mimpi tu membawa takut sangat. Maka terasalah kita nak beramal, nak istighfar, takut buat salah. Ni dianggap busyra, khabar gembira.
Apatah lagi mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni satu khabar gembira besarlah dari Allah kepada kita. Kedua jenis mimpi ialah takhwifu minasyayatin. Mimpi terhasil syaitan masuk dalam tidur kita lalu ditakut-takutkan kita itu. Takhwif dia panggil, menakut-nakutkan manusia. Ramai orang rosak hidup kerana percaya pada mimpi. Nampak tak larat badan, hilang dia rasa seronok, rasa ceria hidup, kurus makan tak lepas. Kita tanya kenapa ni Ji? Saya ni ustaz sudah sebulan dah bermimpi. Nampak tak tuan? Ada orang rosak kerana diganggu syaitan dengan sebab mimpi. Satu jemaah saya pun tak mau cerita juga kat mana tempatnya, telah bercerai talak 3. Rasa macam pernah ustaz cerita dah ni ustaz. Alhamdulillah, maknanya jemaah tak tidur lah tu. Dia ingat cerita yang kita dah sebut dalam kuliah dulu tu. Ada satu jemaah cerai talak 3 di mana? Madinatul Munawwarah. Allah, apa hal siapa bercerai di tanah haram, di tanah suci ni? Kata dia, ustaz, hampir setiap malam di tanah suci ini saya bermimpi ceraikan isteri. Ceraikan isteri. Maka dia sangka lah petunjuk gamaknya sebab tanah suci, Madinatun Nabi, kota Rasulullah. Walhal kita pergi ke Mekah, pergi Madinah, lagi kuat syaitan iblis di situ. Oh, tuan pergi ke Multazam tu, tidakkah berebut-rebut, siapa bertumbuk bergaduh, syaitan makin banyak di situ. Multazam Kaabah tu, tuan pergi ke Baqi' tu, siapa kutip batu ambil tanah, kerana lah macam-macam pahaman, macam-macam kepercayaan lah. Tidakkah ni kerja syaitan iblis menyesatkan manusia? Jadi nak kata di sini, kena faham, walaupun duduk tempat suci, tempat itu ada fadilat kerana hadis sebut, Quran sebut. Tetapi tempat semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin makbul doa kita padanya, semakin kuat gangguan di situ. Semakin kuat gangguan di situ. Ini jenis kedua. Ketiga, boleh jadi mimpi kita jenisnya hadithun nafsi, bualan yang berlaku dalam jiwa. Teringat sangat satu benda ustaz sebelum tidur. Arwah mak saya yang meninggal, saya tingkatan 5 dulu ustaz. Oh, meninggal teringat sungguhlah saya menitik air mata. Malamnya bermimpi dia berjumpa dengan maknya. Apa dia kata? Allah, mak ada lagi mak. Menangis dia. Bangun tidur masih menangis lagi. Ini dipanggil hadithun nafsi. Tetapi kalau mimpi berlaku pada nabi-nabi, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sebelum Jibril mari bawanya nas Al-Quran, bawanya wahyu dari Al-Quran itu, terlebih dahulu Nabi didatangi wahyu berbentuk mimpi terlebih dahulu. Berapa lama Nabi datangi wahyu berbentuk mimpi ni berapa sekalian? 6 bulan. 6 bulan berturut-turut. Tiap-tiap malam Nabi bermimpi. Apa Nabi nampak? Cahaya cerahnya dalam mimpi. Sampai masuk fajar, terbit fajar, masuk subuh, Nabi bangun. Esok malam pula Allah cerah sungguh dalam mimpi ni.
Masuk fajar, Nabi bangun 6 bulan berturut-turut. Tu yang ada hadis sebut. Ada hadis Nabi sebut apa dia? Mimpi yang benar itu adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Nabi kata apa dia? Mimpi yang benar adalah satu bahagian dari 46 bahagian. 1/46 bahagian kenabian. Apa maksud hadis ni? Nabi kita jadi Nabi berapa lama ibu bapa sekalian? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Berlaku hijrah umur Nabi 53. Sehingga cukup 60 tahun wafat, 63 tahun wafat Nabi. Makna baki 10 tahun lagi di Madinah. Jadi 23 tahun baginda menjadinya Rasul dan Nabi tu. Jadi 23 tahun ni pula, kalau dalam setahun ada berapa kali 6 bulan? Sekali lagi tu. Ya, 2 kali. Dalam setahun ada 2 kali 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Jadi 12 bulan setahun. 6 bulan, 6 bulan. Jadi 12 tahun, 12 bulan pula, masuk pula tahun sekali lagi. Jadi 23 tahun ada 46 kali 6 bulan. Nabi mimpi berturut-turut selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu satu bahagian dari 46 kali 6 bulan. Faham dah kita hadis tu ya? Boleh faham dah. Ya. Ni permulaan wahyu mari pada Nabi SAW. Kata Ahlus Siyar, ni masuk pengajian baru ni. Ni masuk dah pengajian baru. Kata Ahlus Siyar, ulama sirah kita. Bila umur Nabi 37 tahun, Allah jadikan perasaan Nabi ni berkecamuk. Tak tenteram berasa. Tengok orang Mekah menipu depan Kaabah. Perangai jahiliyah masih ada. Tawaf dalam keadaan telanjang. Berjanji dusta atas nama berhala. 360 berhala disusun sekitar rumah Tuhan Kaabah itu. Diberi nama pula Lata, Uzza, Manat, Sambal, Ham, Yaruqa wa Nasra. Sebahagian nama berhala ni disebut dalam Quran. 360 berhala disusun, termasuk dalam Kaabah tu pun ada berhala. Ada. Yang mana kita belajar sirah. Apabila Nabi SAW dan sahabat menawan kota Mekah dalam peristiwa Fatah Makkah itu, Nabi minta kunci pintu Kaabah, buka Kaabah. Maka Bani Syaibah yang memang kerjanya pegang kunci Kaabah. Sampai bila? Sampai sekarang, sampai kiamat. Allah adilnya Rasulullah SAW. Bila sampai dalam peristiwa Fatah Mekah, Nabi minta kunci, suruh buka. Bani Syaibah yang turun-temurun memegang kunci Kaabah, mari buka. Lepas buka, sudah bersih dalam Kaabah berhala, lukisan berhala, Nabi buang semua sekali. Nabi suruh beri pula kunci kepada Bani Syaibah. Maka terasa mulia Bani Syaibah itu. Tu yang masuk Islam, mereka habis keturunan tu. Dakwah Nabi tuan ya. Sampai ke sudah. Saya sempat berjumpa Bani Syaibah ni. Sewaktu mereka menjadi tetamu negara Malaysia kita ni. Berhenti mereka di masjid negara. Saya masih bertugas ketika itu di masjid negara. Sebagai imam masjid negara waktu tu. Sebelum menamatkan perkhidmatan saya pada tahun 2017 yang lalu. Jadi
Tengok dia tunjuk kunci Kaabah yang asal tu, yang emas tu. Kita tengok memang dia ajar keturunan generasinya akan ada hak ganti sampai bila? Kiamat. Kerana mengenangkan Nabi beri balik kepada Bani Syaibah, siapa nak ubah beri pada orang lain sampai kiamat. Dalam peristiwa Fatah Mekah, dalam Kaabah itu berhala Allah. Antaranya satu berhala berbentuk burung helang. Apa sirah sebut? Nabi tumbuk dengan tangan baginda yang mulia, pecah berhala itu dalam Kaabah. Yang lainnya di dinding Kaabah ada satu lukisan daripada kulit ditampal di dinding dalam Kaabah. Apa dilukis oleh orang dulu? Kononnya Ibrahim dan anaknya Ismail sedang menilik nasib dengan menggunakan anak panah bernama Azlam. Kita baca dalam Al-Quran tu, innamal khamru, judi, arak itu, wal maisir, judi, wal ansab, innamal khamru wal maisir wal ansab, menilik nasib, wal azlam, menilik nasib juga. Cuma ansab, cara tilik nasib tu, dia tengok tapak tangan ke contoh. Tengok tapak tangan awak dulu. Oh, orangnya bertemu macam orang sirih sulung dapat ni. Katanya nak boleh berkahwin dengan tu dipanggil ansab. Wal azlam, azlam ni ialah telek nasib dengan guna anak panah berbulu zaman dulu. Dia panah atau dia baling ke langit, tengok jatuh macam mana. Kalau tepat begitu, baik nasibnya ni. Kalau senggeng sikit adalah benda hak tak berapa nak kena ni. Seperti Suraqah bin Malik Al-Juhshum, ketika dia dengar berita maklumat Nabi ada lagi, baru lepas dari Mekah, tak sampai jauh lagi boleh kejar pasal Nabi naik unta. Awak ni kan mahir benar memacu kuda. Maka dia dengar berita, kafilah kata kami nampak seakan-akan Muhammad dah tu. Di mana? Di sekian jalan. Tentera yang nak nyerupah 100 ekor unta tu, hak tengah letih dah cari Nabi, dapat maklumat baru, segar balik, terus bangun nak lompat atas kuda. Tu riwayat kata Suraqah cepat-cepat pergi depan. Dia kata apa? Dah. Orang yang awak kata nampak macam Muhammad tu bukan. Dia kata, saya baru lalu kawasan tu, bukan, saya tengok dekat dah, bukan. Saya pun ingat Muhammad juga mula-mula, tapi tengok dekat, oh bukan. Jadi tentera lain dengar bukan, lemah semangat balik, letak senjata, berehat pula. Jadi Suraqah duduk sekejap dengan tentera hak letak balik pedang tadi tu. Duduk lebih kurang 20 minit. Nampak masing-masing sambung cakap, sambung tu balik. Dia pun rungkaikan tali kudanya perlahan-lahan. Dia tarik kuda dia keluar dari kawasan itu, lompat dan dia pacu ke tempat yang orang kabur tu. Ibu bapa tahu tak kenapa dia sebut dak tadi tu? Tahu tak kenapa? Sebab dia nak makan seorang. Harta hak nak boleh hadiah tu dia nak seorang-seorang dia saja. Tu dia kata dak, bukan. Dia pun kejar. Apa berlaku? Sebelum dia kejar, ni kata Azlam ni, belajar sirah ni tuan payah nak habis. Sampai satu bab dia masuk pula ke bahagian itu kerana nak terang Azlam tu saja tu. Tu yang kadang belajar sirah ni lama. Saya jangka sirah kita ni di surau Bandar Selatan, surah An-Nur ni mungkin dalam 40 tahun baru habis. Agak saya lah. Lama sangat tu. Biar mati dalam belajar. Biar mati dalam belajar. Ramai jemaah kita dari luar pun menonton sama tu.
Ramai tu sambil saya tengok. Terima kasih tuan-tuan yang sama-sama menonton. Kita berdoa juga saudara Zulkifli Mahadi kita yang selalu menyediakan platform kita belajar secara online ini, yang sedang kuarantin sekarang bermula hari ini, ya. Selamat sehatlah hendaknya. Begitu juga jemaah yang menonton, mungkin ada kuarantin di rumah tapi sambung belajar juga. Mudah-mudahan sehat belakalah. Ya ibu apa sekalian, maka Suraqah dia balik tombak tu, naik turun jatuh, azlam tombak berbulu. Ni tilik nasib dengan cara panah, tengok jatuh macam mana. Bila dia tengok cara jatuh, dia tahu nasib aku ni tak baik. Dia pun buat sekali lagi, panah betul-betul, tengok jatuh pun sendeng. Dia kata, berat benar nasib aku ni kalau tengok cara jatuh anak panah. Tapi dia kata, alang-alang buat biar sampai 3 kali nak tilik ni. Dia pun panah kali terakhir, jatuh pun senggek juga. Oleh kerana dia ni nak juga tangkap Nabi, nak hadiah tu. Walaupun petunjuk 3 kali dia panah ke langit tu menunjukkan nasib dia tak baik. Dia kata apa? Syirik belaka ni, tak boleh percaya benda-benda begini. Dia pergi tangkap Nabi. Akhirnya apa jadi? Masuk Islam dia. Rupanya dia nak dipilih Allah dengan asbab itu. Kisahnya akan sampai bila peristiwa umur Nabi 53 tahun. Nabi hijrah dalam bulan Rabiul Awal, hari Isnin tengah malam itu. Kita akan sambung bila sampai waktunya tu. Jadi Nabi SAW ni dia campak, ya Allah, perasaan berkecamuk. Kenapalah manusia di Mekah ni zalim sangat? Kenapalah mereka ni cerdik, pandai mengaji, keturunan besar-besar, molek-molek, tapi tergamuk buat zalim kepada orang luar Mekah. Jadi kenapa itu membawalah Nabi rasa nak berkeseorangan. Kita kan kalau serabut, hilang gembira, hilang ceria, nak duduk seorang lah. Duduk seorang, duduk sunyi. Maka Nabi SAW, ibu bapa sekalian, apa jadi? Mula mengasingkan diri ke Gua Hira. Dalam tempoh 3 bulan selama 3 tahun. Kena faham betul tu. Bermula Nabi rasa serabut ni 37 tahun umur Nabi. Nak tuju ke 40 Jibril mari, Nabi mula mengasingkan diri di Gua Hira 3 bulan dalam tempoh 3 tahun. Setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, Nabi akan pergi mengasingkan diri ke mana? Ke Gua Hira. Sebulan habis Ramadan, Nabi balik. Sambung pula bulan Ramadan tahun depan, habis Ramadan Nabi balik. Masuk pula tahun depan Ramadan, Nabi duduk Gua Hira. Habis Ramadan Nabi balik. 3 bulan dalam tempoh 3 tahun, cukup umur Nabi 40 tahun. Di situlah datangnya apa dia? Datangnya Jibril alaihi salam membawanya kepada Nabi, iaitulah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapa sekalian, tu kalau kita tengok betul-betul, ya, kita tengok betul-betul nak bolehnya ke wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, betul-betul lah ia mengalami tempoh dan fasa yang berat. Wahyu ni berat ibu bapa sekalian, berat. Pernah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu itu musimnya sejuk. Sahabat kata kami tengok keringat penuh pada dahi Nabi. Nak menunjukkan apa? Berat wahyu ni, satu. Kedua, pernah sahabat, antaranya anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, duduk dekat Nabi, pehanya berada di bawah peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau kita tengok sifat duduk dan berkumpul dengan sahabat, Nabi akan duduk dengan rapat. Tidak macam kita ni.
Maknanya bukan sebab musim begini, walaupun musim bukannya PMO pun Nabi duduk tu rapat. Macam jemaah tabligh duduk sama mereka begitu tu. Itu satu tuntutan dalam cara Nabi duduk. Duduk rapat. Bila Nabi duduk rapat begitu, adalah peha sahabat di bawah peha Nabi. Hak ni beripik sikit-sikit dekat. Ketika itulah turun wahyu. Kata Zaid bin Harisah, Allah macam nak patah peha aku. Berat wahyu tuan ni. Berat Tuhan. Berat wahyu itu. Ini yang kalau kita tengok apa dia ni, bagaimana cara wahyu turun dan bagaimana beratnya untuk menerima wahyu, lebih berat untuk menyampaikan wahyu itu. Lebih berat untuk menyampaikan wahyu itu. Jadi khilaf di kalangan ahlus siyar, ulama sirah. Nabi kita ni datang Jibril ke Gua Hira tu 17 Ramadan kah atau 21 Ramadan? Khilaf. Tapi tak usah kira lah bila, cuma yang pasti bulan puasa. Bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi beberapa sekalian, di situ bermula kenabian, terimanya Nabi wahyu pada bulan Ramadan dalam waktu 3 kali gelap. Tengah malam sekali, gelap pula dalam gua sekali, gelap pula kejahilan masyarakat Arab yang Nabi nak kena bimbing tu. Baik tu Al-Quran disebut yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuklah kepada orang yang mahu. Soalnya kita hantar anak cucu kita menghafal Quran ya, mahat tahfiz tu. Harapnya dapatlah dia ingat betul. Kalau kita yang nak, anak cucu tak berapa nak, tak jadi juga. Habis menghafal Quran, tapi nak ingat biasanya payah. Sama orang menghafal Quran, dia menghafal malam ni dengan niat esok lepas tasmih, lepas daripada guru, takut kena rotang, kena jemur panas. Esok lepas dia menghafal, hilang dah ayat Quran yang dia ingat tadi. Kerana dia hanya niat selepas tasmid dengan guru, selamat daripada denda tu. Rupanya Quran ni tak, ruh kena ada. Awak nak kepada Quran, maka Quran duduk dengan awak. Awak nak kepada Quran, maka Quran duduk dengan awak. Ibu bapa sekalian ya, ni umur Nabi 40 tahun. Kemudian dakwahnya Nabi kepada masyarakat Mekah ketika itu masih lagi dalam keadaan senyap-senyap, diam-diam selama 3 tahun. Sehingga umur Nabi 43 tahun, turun ayat berikutnya surah Asy-Syu'ara juzuk 19 tu. Selepas surah Al-Furqan, sekarang cuba buka, cuba tengok tu. Apa ayatnya? Turun ayat menyebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaummu. Berilah peringatan kepada kaummu. Ya, bila sebut beri peringatan kepada kaum kerabat, aqrabin. Sinilah mulanya kena dakwah secara terang-terang. Jadi 3 tahun pertama dakwah diam saja di rumah Al-Arqam Abil Arqam itulah. Kemudian turun ayat ini, Nabi panggil kabilah di Mekah. Nabi kata, apa pandangan awak pada saya ni ya? Kabilah kata, awak orang baik, keturunan baik-baik, tak pernah tengok benda keji berlaku pun. Nabi ni tuan tak sama dengan orang Mekah ketika itu. Orang Mekah minum khamar, walaupun belum ada larangan mabuk, Nabi tak pernah minum. Seperti Abu Sufyan katanya walaupun kafir, arak dia tak minum. Dia ada setengah orang yang macam kita kata bukan Islam tu, dia jaga diri dia, fikiran dia sehat dia, walaupun bukan kerana dasar agama. Jadi Abu Sufyan katanya dia jaga diri dia, dia tak minum arak. Karisma pada Abu Sufyan tu melayakkan dia ni jadi pemimpin Mekah, bangsawan Mekah. Jadi Nabi keduanya tak pernah dengar melaknat orang. Orang Mekah ni tuan tahu tak, kita baca sejarah Mekah je, percakapan mereka ni mesti melaknat orang.
Cakap tu walaupun cakap biasa, kerja dia bercakap kotor. Orang jahiliyah kotor. Tetapi Nabi tak pernah. Sebab itu Nabi bersabda, bukanlah di kalangan kami mereka yang melaknat, mereka yang bercakap kotor. Nabi beri amaran jangan bercakap kotor, bercakap melaknat orang lain. Ini Nabi SAW pernah orang-orang Mekah duduk bercakap dengan kasar dan melaknat manusia yang lain. Tiba-tiba mereka tengok Nabi melintah, terus mereka senyap. Apa dia kata? Muhammad ada lalu senyap. Jadi segan. Nampak? Nabi itu dari segi credibility, ya, orang percaya sangat. Tu yang kabilah kata awak orang baik, keturunan baik-baik. Maka Nabi kata kalau begitu, andai saya kata belakang bukit kita ni adalah musuh luar Mekah nak serang kita hari ni, boleh percaya ke tak ke saya? Kami percaya kepada awak ni. Sebab tak pernah tahu awak berdusta walau bergurau. Tu hadis sebut tu. Nabi tidak pernah berdusta walau tengah bergurau. Oh, kita tu orang, kalau bergurau tu, kalau tak pelawak, tak panggil bergurau. Ya, tak panggil bergurau. Banyaklah ya kita bergurau. Contoh dengan orang rumah kita. Saya kahwin seorang lagi ya, contoh tak berlaku ni. Orang rumah kita kata, awak ni tak dengar ke kuliah Datuk Rashidi tadi, Nabi ni tak pernah pelawak bergurau. Kita pun jadi rasa bersalahnya, ya Allah, baru belajar sirah tiba bergurau pula. Jadi nak tebus salah, buat betul-betul. Contohnya, contoh tu, ni live ni mertua saya tengok tu, dia perhati menantu dia tu. Ya, baik tuan-tuan. Ibu bapa sekalian, bagaimana Nabi dicampak rasanya berkecamuk selama 3 bulan dalam 3 tahun Nabi asingkan diri. Datang Jibril AS membawa wahyu berbentuk nas Al-Quran. 3 tahun dakwahnya diam-diam. Turunnya perintah suruh dakwah secara terang-terang daripada surah Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka bermula dakwah secara terang-terang selepas itu. Jadi ibu bapa sekalian, saya kira tamatlah kuliah kita di sini dulu. Dah masuk umur 43 tahun, bermula cabaran bagaimana dakwah secara terang-terang selepas itu. Ada soalan tak ibu bapa sekalian? Kalau ada soalan, kalau ada soalan ibu bapa sekalian, kalau ada soalan ya. Tak ada barangkali ya. Tak ada ni. Nampak sepitah lalu tak ada. Saya tengok sekali lagi ya. Oh, tak ada ni. Nampaknya tak ada. Kalau tak ada, kita sambung di masa akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.